Kalau bui zakat, kita tunaikan apa yang sudah wajib ke atas kita, tak apa. Lebih daripada tu sebanyak mana pun kita simpan, kita buat harta, tak apa. Jadi pendapat dia ni menyebabkan jadi, kalau kita sekarang ni kita kata menyebabkan jadi orang mundur lah. Jadi tak sih buat kemajuan, tak sih cari PT, tak sih berusaha, tak sih gitu. Dengan sebab itu dia kata lagu ni semasa dia duduk di Syam. Syam itu yang memerintah Syamnya Sayyidina Muawiyah di zaman Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Muawiyah pun tulis surat kepada Sayyidina Uthman ni, minta lah panggil dia lah, balik ke Madinah ni. Apa cerita ni, lagu ni susah. Jadi moga dia pun orang besar juga, kita pun kena hormat juga ke dia. Jadi susah lah. Jadi orang ni jadi bercelaru lah orang. Lagu mana? Jadi ada pula yang macam-macam lah orang ni kan. Kalau gini, ada yang kata Islam ni tak ada kemajuan lah, Islam ni tak sedunia lah, apa lagu mana, macam-macam lah. Timbul fitnah. Jadi Sayyidina Osman pun panggil dia, pergi ke Madinah, nasihat dia. Dia pun kata tak apalah. Sayyidina Osman tak bui dia keluar pendapat. Petua tak bui petua. Sebab petua dia tu menjejaskan masyarakat ramai. Bukan semua orang boleh. Lagu dia tu kalau tak apalah dia seorang. Ada hak lagu ni dalam masyarakat sama-sama pun tak ramai. Hak ramainya hak perlu kepada dunia ni. Hak tak boleh tinggal dunia tu, hak perlu. Hak tu hak ramainya. Hak lagu ni seorang dua. Jadi Sayyidina Osman tak buat. Tak apalah, dia pun turutlah Sayyidina Osman. Duduk di Madinah, dia tak boleh. Kalau orang tanya dia nak royak lah. Hak dia tahu. Gitu. Sebab dia pegang dengan hadis Nabi kan. Nabi royak ada, kena sampaikan. Jadi dia akan sampai, dia tak boleh. Lama-lama Sayyidina Osman kata ginilah, kamu pergi duduk lain lah, tempat tak ada orang ramai lah. Di luar bandar lah. Pergi duduk di Rabazah. Dia terima, tak apa. Dia pergi. Pergi duduk. Jadi ceritanya, pada suatu ketika lepas pada tu dia pergi buat haji, dia pun duduklah. Ketika dia duduk di antara Jamrah Wusta, itu dia, dengan Jamrah tu, Jamrah Aqabah tu, dia duduk di situ. Tiba-tiba orang tanya dia. Orang tanya dia masalah. Lepas tu ada pula hak kata, kau buat tahu orang tak bui, buat keluar pendapat. Jadi dua tak sekecek ni. Oh, dia pun naik angin selalu lah. Cerita dia naik angin selalu. Tidak, dia kata, aku ni kalau benda tu betul, benda tu benda aku tahu dan perlu aku royak. Kalau orang letak pedas sini, kata dia, ni tubik ni, dan aku fikir, aku percaya, aku dah royak, dah habis hayat tu, sebelum orang pancung aku akan cerita. Aku tak royak tu mana kira-kiranya aku kira tak apa lah tu. Gitu. Dia nak jawab orang kata dia tu. Nabi SAW kan kata dah kan, balighu anni walau ayah. Lepas tu hadis tadi tu, rubba muballighin aw amin sami'in. Tetapi ada setengah-setengah perkara yang mana dia ni tidak dibenarkan berfatwa. Jadi dia patuh kepada pemerintah. Jadi oleh kerana dia patuh kepada pemerintah, ada sebab Nabi suruh patuh kepada pemerintah. Jadi kalau dia tak royak tu pun ada sebab. Tapi kalau benda tu dia fikir dia mesti kena royak, dan benda tu tidak merupakan benda khilaf, benda kena tahu, mungkin orang lain tak tahu, dia tak akan duduk senyap. Maknanya begitu. Tidaklah kata Sayyidina Osman tak bui dia kecek, tak bui kecek segala perkara dalam perkara ni. Jadi orang silap faham. Orang ingat macam Sayyidina Osman kunci mulut dia lah. Padahal tidak gitu. Itulah dia nak ayat ni. Kemudian hak fuqaha, apa ni satu lagi, ilmu itu diperolehi dengan belajar. Ini sebenarnya adalah sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, yang dikemukakan oleh Tabarani. Bunyinya hak lengkapnya begini: ya ayyuhan nas ta'allamu innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Begitu. Wahai manusia, belajarlah kamu. Sesungguhnya ilmu itu, yakni ilmu yang sah, ilmu yang betul itu, ilmu yang terjamin itu hanya diperolehi dengan belajar.
Dan ilmu yang mendalam itu diperolehi dengan kita mendalami ilmu, belajar secara mendalam. Dan sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak ataupun kebaikan yang besar untuknya, nescaya dia memberi faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Itu. Jadi hadis ni ada juga tadi Imam Bukhari masuk kan. Tapi awal dia tu tak ada. Tapi satu perkara lagi kena ingat, kena ingat. Dia ilmu ni dengan belajar tu. Betul tu. Kita tidak boleh secara mutlak juga. Secara mutlak juga mesti belajar tu pula kena tengok pula. Orang yang kita nak ngaji tu setara mana? Kadang-kadang dia boleh silap. Dia boleh silap. Saya sendiri pernah dengar orang terjemuh Barulah dengar. Dia kata apa? Dia kata 4 perkara di antara sunnah Nabi-Nabi. Dia sebutlah, iaitu hina, dan satu perkara lagi, dan akhir sekali berkahwin. Itu sunnah Nabi-Nabi. Jadi hina tu dia terjemuh terima kasih. Bunyilah. Hina tu dia terjemah dengan makna bercelok. Mana hina makna bercelok? Hina lah. Bahasa kita pun hina. Dekat dah dengan bahasa Arab tu. Hina. Dia terjemah hina tu dengan makna bercelok. Hina ini pakai dai rambut, dai janggut. Boleh tu. Sunnah Nabi-Nabi. Dia terjemah dengan makna bercelok. Celok tu lain. Celok tu. Tengok. Jadi kita kata ilmu ni, dalam hadis ni kata ilmu ni hanya diperoleh dengan belajar dengan orang yang betul-betul boleh. Kalau orang tak boleh, tak kena gaya, kita jadi punah juga. Kita jadi punah juga. Dengan sebab itu banyak perkara lah. Dia boleh jadi keliru. Ada juga dalam terjemahan dalam ini terjemahan Sahih Bukhari Indonesia, kena beringat sikit sebab ni tengok sendiri ni. Dia terjemah Nabi suka tarajul. Nabi suka menganan apabila tarajul. Tarajul tu dia terjemah dengan makna suka menganan berjalan kaki. Bukan, tarajul tu bukan makna jalan kaki, sisir rambut. Jauh tu pergi. Sebab apa? Boleh jadi dia fikir tarajul tu daripada rijlun. Rijlun tu makna kaki. Memanglah rijlun tu makna kaki, tapi tarajul bukan makna jalan kaki. Faham jalan kaki suka menganai lagu mana? Suka menganai lagu mana? Jalan kaki. Kita kata decok balik kanan. Kau berjalan balik kanan. Bukanlah gitu. Tarajul itu, kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah hadis, semua ayat maknanya sisir rambut. Kalau dia sisir rambut, dia alik kanan dulu. Itu. Dia suka menganan. Dia terjemah dengan makna. Tengok sebab tu kata. Jadi payah juga kita nak kata mesti kena belajar tu secara mutlak, belajar ikutlah belajar. Ada. Tidak gitu. Dia sebab benda-benda lain lah juga. Terutama kalau kita ni ada masalah berat, kalau hak sikit-sikit tu berdemes semua boleh kira. Kita kata jumpa doktor-doktor biasa, kita kata. Tapi kalau kita ni ada masalah berat, doktor biasa kadang-kadang kau berat gitu. Dia tu ada kelulusan dia lagu tu lah. Dia tahap orang ni tak serupa. Jadi kita kena tengok benda juga. Gitulah. Ada setengah-setengah orang tu kita tengok dia ngaji Quran setaklah baca dalam sembahyang. Jadi khusyuk, kita pun berasa alim belaka lah dia. Ada. Hak dia sedap tu ngaji Quran. Gak lain letak pukai baca. Ada juga. Kalau nahwu dia misalnya letak pukai. Kalau dia baca hadis letak pukai selalu. Tapi orang hak tak erti ni dia tahu mana? Dia tahu gapo? Kalau orang hak erti dengar tahu selalu. Tapi dia ngaji Quran sedap. Orang ramai hak tidak faham ni selalu. Itu dia.
Jadi macam-macam lah. Hak tu kita kata belajar ni, boleh ilmu ni dengan belajar ni kalau belajar dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Tafaqquh, fiqh. Fiqh ni maknanya ilmu yang mendalam. Bukan fiqh tu. Tak cara lah ilmu apa-apa pun. Sebab dalam hadis kalau sebut fiqh ni, dia ada bukan dengan makna fiqh kita kenal lah ni. Tidak begitu. Maksudnya kefahaman yang mendalam. Nak dapat hak tu, dia kena tafaqquh. Yang ni belajar dengan mendalam juga. Kalau kita nak mendalam, kita tak boleh belajar seminggu sekali gitu. Tak boleh. Boleh lah belajar, orang panggil belajar tu boleh dah. Tapi tafaqquh tak boleh lagu tu. Seminggu sekali. Lepas pada tu kita nak belajar cara kita nak saja, tak boleh. Dia tafaqquh, dia kena ada sukatan dia sendirilah. Dia kena ada sukatan, baru kita dapat mendalam. Lepas tu kita nak dalam masa yang sementara. Tak boleh. Imam Syafi'i pun sebut syarat nak boleh ilmu banyak ni, salah satunya tuli zaman, lama mengaji ni. Lama baru kita boleh mendalam. Itu dua. Yang ketiga, kitab hak kita mengaji itu memang kitab jenis mendalam. Sahih Bukhari ni, baru kita boleh ilmu mendalam. Dia ketiga. Yang keempatnya, guru tu jenis faqih ataupun termasuk dalam fuqaha, hukama. Dia bukan ulama saja. Baru kita boleh ilmu yang mendalam itu. Kalau kita nak ilmu fiqh yang mendalam, kita hanya belajar dengan alim ataupun ulama, tak akan dapat. Kalau kita nak hikmah, man yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia yang memberi hikmah kepada seseorang itu. Sesiapa yang diberikan hikmah kepadanya, berarti diberikan kebaikan yang banyak kepada dia. Dalam Quran sebut, kita nak hikmah, kita pergi dekat alim saja, kita tak akan dapat. Kita kena pergi dekat hakim ataupun hukama. Awak sebut sini. Gitu. Maknanya dia ada bidang masing-masing. Itu kalau dalam satu bidang. Kalau bidang lain-lain, gitulah. Kalau dia tu tidak ahli ilmu bintang, dia ahli hadis tapi tidak ahli ilmu bintang, nak pergi belajar dengan orang hadis, mana boleh. Dia kena tepat dia. Kalau dalam satu bidang pun, dia ada peringkat-peringkat dia. Begitulah. Maknanya kita kena tahu peringkat-peringkat ilmu tu. Biar kita tahu. Kadang-kadang kita ni, kita tak tahu hak asas pun kita tidak tahu. Itu masalahnya. Hak asas pun kita tidak tahu. Kita tidak boleh menilai. Hak naknya sekurang-kurang kita boleh menilai. Kita boleh menilai hak naknya. Itu sekurang-kurang. Orang ada ilmu ni lagu mana? Hak nak menilai hak tu pun payah dah. Hak tu pun kena ngaji juga. Baru boleh kita menilai. Lepas pada tu itulah lebih kurangnya. Lebih kurangnya banyak lagi lah hak lain-lain yang ada beza di situ. Rasanya sekat itulah, oleh kerana masa pun sempit dah. Dah hak kita baca lagi seterusnya tu tak ada. Sekat itulah dulu untuk kali ini. Jadi mungkin masa ada sikit lagi tu kita boleh untuk perbincangan kah? Sebelum tu lah, sebelum ada soalan yang lain, ada dah ni orang tulis soalan bagi jadi sekat itulah dulu untuk hari ni. Cuma ada soalan ni. Soalannya ni hadis ke tidak? Awwaluddin ma'rifatullah. Tidak hadis. Tidak hadis. Walaupun memang betul isi dia tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu lah juga hak tadi. Mula-mula sekali apa nama ni, kena Tuhan. Apa-apa betul. Tetapi ini bukan hadis. Yang kedua,